Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zah. Okey, korang apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin rabbal alamin. Okey. Terasa macam sekejap sangat. Pujang celik dah masuk tahun baru 2023. Saya pun macam betul ke dah masuk tahun baru kan? Macam tak percayalah yang kita dah masuk tahun baru. Saya setiap kali masuk tahun baru terus masuk birthday saya. Jadi macam memang sekejap lah, semua sekejap bertukar. Daripada umur 30 masuk ke 31 tahun. So macam wow, macam tak percaya dah masuk 31, dah naik satu angka kan. So macam Okay, hari ni saya nak share dengan korang pengalaman saya sepanjang tahun 2022, tahun lepas. Dengar macam mungit jauh kan, macam mungit dah lama, tapi sebenarnya baru je kemarin baru je masuk tahun baru. Baru je kita dah bertukar tahun. Saya nak share lah sepanjang tahun 2022 dan sepanjang umur saya 30 tahun tu. Apa yang saya belajar, benda yang berlaku dekat saya semua tu. Tapi tak semualah saya nak share, sebab benda yang baik tu saya akan share. Benda yang buruk-buruk tu just ignore sahaja. Antara banyak-banyak saya belajar sepanjang umur saya 30 tahun dan tahun 2022, tahun lepas, apa saya belajar tentang kehilangan. Sebab tahun 2021, hujung tahun, mak saya jatuh sakit dan tiba-tiba meninggal. Jadi masuk tahun baru 22, tahun 2022, saya tak rasa macam happy, tak rasa macam rasa macam terapung lah kita. Kita macam terapung sangat-sangat. Tak tahu cakap macam mana kan. Dia rasa kehilangan. Nak kata terima tu macam mula terima, tapi macam tak terima, macam dia tengah-tengah. Tak boleh nak katalah kan. Dia macam tengah-tengah. Rasa macam tak percaya semua apa yang dah berlaku. Ini memang pengalaman yang tak pernah rasa sebelum ni. Kehilangan yang begitu besar sangat bagi saya. Bila ibu ataupun mak ataupun mama ke umi ke, bila dah pergi kan, rasa macam besar sangat kehilangan tu. Terasa sedih lah. So sepanjang setahun tu penuh dengan duka, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kemarahan dengan diri sendiri. Banyak lah, tapi saya cuba belajar. Apa yang saya dapat ialah yang pertama, kita kena redha kan. Kena redha lah, kena terima qada dan qadar. Benda tu yang membuatkan nak ambil belajar, ambil masa kan. Sebab apa yang saya faham, yang saya lalui semua tu, setiap kesedihan, setiap ujian pasti ada kesembuhan dia. Macam kita sakit demam, kita batuk, kita sesema, jatuh ke kan, ada luka kan, kita dah jatuh, kita luka kat tangan ke. Setiap kesakitan mesti ada kesembuhan. Tapi setiap kesakitan tu kan, dia ambil masa untuk sembuh. Betul tak? So macam bila saya fikir balik, ujian yang saya lalui itu pasti ada kesembuhan dia. Dia bukannya berterusan. Masa kita lalui itu kita tak sedar, tapi cepat-cepat kita sedarkan diri kita yang kita tak boleh berdiam diri macam ni. Macam saya memanjang kesedihan. Bila buat sesuatu sedih, memang tak boleh nak buat kerja lah. Tak boleh nak buat kerja, tak boleh. Dia boleh buat kerja, tapi perasaan tu macam jasad kita dekat sini, tapi emosi kita, fikiran kita dah kat tempat lain. Kita tak sedar apa kita buat semua tu. So bahaya benda tu, memang bahaya. Boleh makan diri kita macam kita sakit. Kita jangan cepat sakit. Bila kita banyak sedih, banyak murung kan, kita akan cepat-cepat sangat terima kesakitan. Dari segi kita tak tahu, kesakitan tu macam tiba-tiba je ada. Tiba-tiba. Semua tiba-tiba. Kat situlah saya belajar untuk improve diri. Sampai bila kita nak macam ni kan? Sampai bila nak sedih? Sampai bila nak kecewa kan? Sampai bila kita nak menyalahkan sesiapa kan? Sampai bila? Benda ni tak akan habis selagi kita sendiri yang tak belajar untuk improve, untuk move on kan? Untuk jadi lebih matang. Jadi lebih matang, lebih berfikir kan? Apa kita buat tu, kita cepat-cepat sedar diri. Jangan duk layan perasaan tu sampai dah penghujung, dah ada penyakit, dah ada semua tu, baru nak sedar. Baik kita sedar diri kita sebelum
melarat. Alhamdulillah, proses nak menyembuh tu sangat-sangat ujian jugalah. Macam-macam kan. Dapat jumpa sahabat yang boleh makan diri kita. Ada yang sahabat yang boleh membakar semangat kita. Ada yang sahabat yang boleh bawa kita ke arah kebaikan. Ada sahabat yang depan kita baik sangat, belakang kita jadi lain. Banyaklah saya belajar sesuatu pada tahun lepas. Itu yang membuatkan rasa macam, oh macam ni rupanya kehidupan yang sebenar. Sebelum ni saya tak rasa sangat. Tapi bila arwah mak saya pergi je, lebih dalam lagi kehidupan yang sebenar. Dulu bila ada arwah mak saya akan rujuk kat dia, apa-apa kat dia, semua kat dia, serah kat dia semua. Tapi bila arwah mak dah tak ada kan, bila ada sekeliling kita yang berlaku, kita nak tuju pada siapa? Terutama kita tak ada nak cerita kat siapa kan. Macam Allah kan, ujian betul. Memang kita kena sendirilah, kena fikir benda tu baik ke buruk ke apa. Dulu tak ada. Dulu saya semua serahkan kat arwah. Macam itulah saya. Jadi macam tiba masanya Allah nak bagi tahulah dekat saya. Belajar berdikari, belajar kematangan tu yang sebenar. Sepanjang tahun 2022 dan umur saya 30 tahun kan, baru nak naik umur 30 ni kan. Ya Allah, penuh kesedihan, tak tahu kenapa. Asyik nak nangis, nak sedih. Orang cakap sikit nak nangis kan. Memang tak perasan, orang tak perasan, kita biasa kan. Tapi memang sakit jiwa, sakit dalaman. Benda ni macam belajar proses. Dan nak ujung-ujung tahun 2022, alhamdulillah dah genaplah setahun mak saya pergi tu. Saya dah tak ada rasa bila buat sesuatu tu sedih ataupun orang cakap apa-apa, dia dah tak ada dah. Jadi dia macam bila orang cakap, bila orang buat apa yang berlaku semua tu, dia macam dia fokus apa orang ni nak sampaikan kat aku, apa orang ni buat dekat kita. Kita macam tak adalah macam melawan ke apa, tak ada. Kita macam faham, oh dia buat macam ni apa, dia nak apa, kenapa dia buat macam tu. Kita boleh fikir. Kita dah tak macam dulu-dulu kan, melenting cepat semua tu lah. Dah tak ada dah. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan saya berterusan macam ni dan makin terbaik buat yang cemerlang untuk diri sendiri. Kita dah tak sama macam umur 12 tahun, dah tak sama macam umur 25, dah tak sama macam umur 28, dah tak sama dah. Setiap tahun, setiap umur menaik tu, setiap tu kita kena belajar. Setiap tahun kita makin lama makin yang terbaik, makin lama makin terbaik. Bukannya kita nak sama umur 10 tahun, nak sama sampai lah ketua 10 tahun umur dia. Dia nak anggap macam walaupun umur dia 40 ke ataupun umur dia dah tak kisahlah umur dia, tapi dia nak kehidupan dia macam umur 10 tahun. Nak merengek, nak enjoy, nak apa lagi. Tak boleh. Kita tak boleh nak samakan kehidupan kita pada tahun umur kita 10 tahun tu ataupun umur 6 tahun ke apa-apalah. Tak boleh. Kita kena tingkatkan kita punya kematangan kita tingkatkan perubahan diri kita, fikiran kita, dari segi pemandangan kita kan, berfikir semua itulah kan. Telinga kita untuk mendengar kepada apa. Kita semua kena improve. So itulah, sepanjang tahun 2022 saya penuh dengan kesedihan je lah, dengan kehilangan sesuatu yang besar bagi saya. Tapi yang penting banyak sedih. Lepas setahun kemudian, ayah mentua saya pergi pula. Ya Allah, perasaan tu datang semula macam mana mak saya pergi. Macam mana arwah mak saya pergi. Yang tu lagi lah datang balik semula. Tapi ambil masa dalam sehari dua je. Jadi bila nak balik tu kan, nak keluar daripada rumah arwah ayah mentua, yelah mak mentua dah salam semua, nak balik nak keluar tu rasa sedih, nak ke mabed semua sedih lah. Sedih sangat-sangat. Macam yelah, benda ni dia mengingatkan balik saya punya kesedihan yang masa arwah mak saya pergi. Jadi macam, ya Allah, tak boleh macam ni, tak boleh. Aku dah sakit lah macam tu. Dia selalu bercakap dengan diri sini, jangan sedih sangat-sangat, bahaya kan. Baru nak sihat ni, ibu arwah ayah saya pula pergi. Macam datang semula, saya tak nak berulang lagi. Dah tak nak dah. Saya dah ada azam kena cuba. Bila berlaku sesuatu yang ujian yang Allah bagi ni, lagi ujian Allah bagi kehilangan yang takkan dapat balik semula. Itu yang membuatkan Allah, memang belajar sesuatu. Alhamdulillah, sekarang okey. Dah tak ada apa-apa yang saya nak marahkan diri sendiri, nak sedihkan untuk diri sendiri. Tak payah dah. Dah tak ada dah. Maksudnya kita bukan tak boleh sedih. Boleh sedih. Tapi kita kena sedih tu bila perlu sahaja. Tak perlu, tak payah sedih. Jangan sedih melampau sangat.
over sangat. Kita hidup tak boleh nak over. Dalam kehidupan kita, kita kena hidup bersederhana sahaja. Bila kita over kan, kita bahagia over sangat, akan salah satu ujian yang ada lah. Mesti ada ujian. Bila kita bahagia sangat-sangat, terlampau over, ada je ujian. Kita sedih sangat-sangat, melampau over sangat lah kan, ada ujian dia. Lepas tu bila kita murung terlampau over sangat, bahaya kan. Marah terlampau sangat, bahaya. Semua bahaya. Kita kena bersederhana, berfikir dan bertindak dengan baik. Itu je saya boleh cakap, sebab itu semua saya dah lalui. Bila fikir kan, seorang macam ni rupanya kan, macam mana orang lain lalui, macam tu juga saya lalui. Mana yang belum lalui tu, korang cepat-cepat belajar tau. Belajar cara atasi untuk bila sesuatu berlaku, ujian yang Allah ambil, yang tak dapat pulangkan balik. Contoh kalau handset hilang, kita boleh beli yang baru. Memang kita rasa terkilan, handset lama tu banyak kenangan. Tapi beza dapat semula. Ada setengah orang dia okey. Tapi manusia bila hilang, tak dapat nak ganti yang baru. Jadi kena belajar cara atasi, jangan sedih terlampau sangat. Sepanjang saya lalui kehidupan tahun 2022, umur saya 30 tahun, saya banyak buat kerja kat luar. Saya kan buat urut, bekam, lagi apa, jaga orang pantang semua tu. Jadi semua tu saya berlakon happy. Sebab saya nak rawat diri saya. Kalau saya tak berlakon, duk sedih, depan orang pun sedih, benda ni akan rasa macam lagi sakit, lagi rasa macam perit. Tak payah, kita kena berlakon jadi yang terbaik. InsyaAllah yang kita berlakon tu terus macam accept kita punya diri kita. Jadi yang dalam diri kita yang kesakitan tu akan keluar sikit. Lama-lama habis. Macam tu. Jadi macam okey. Jadi memang kita hidup kena berlakon jadi baik. Walaupun kita tak baik, walaupun kita tak sihat, kita berlakon jadi sihat. Supaya lakonan kita sihat tu membawa dalaman kita jadi sihat. Memang rasa perit, tapi ini yang saya lalui. Sama ada korang nak terima atau tak, terpulang. Sebab ini yang saya lalui sepanjang yang lepas apa yang dah berlaku. Jadinya kita cuba keluar, cari benda yang boleh belajar sesuatu supaya tutup saya punya kesedihan, tutup saya punya kedukaan semua tu. Yang penting kita banyakkan doa, minta petunjuk pada Allah. Jangan menghukum diri sendiri kan. Yang penting kita banyak doa, terima apa yang Allah bagi, dan kita minta ke Allah, minta pertolongan untuk bantu kita jalan yang betul, jalan yang lurus. Kita doa benda yang baik-baik. InsyaAllah bila kita doa yang baik-baik, maka Allah akan bagi yang baik-baik untuk kita. Walaupun Allah tak bagi hari ini, insya-Allah akan datang Allah akan bagi. Benda ni proses untuk kesembuhan sampailah tiba masa betul-betul sihat, betul-betul sembuh. Lepas tu kita sentiasa maafkan diri sendiri. Dan maafkan diri sendiri, apa yang dah berlaku, apa yang kita dah buat semua tu, kita belajar maafkan. Sebenarnya ujian yang Allah bagi saya besar. Itu yang membuatkan diri saya, Allah nak ajar dan Allah nak didik diri saya supaya terima, maafkan dan bersyukur dan banyakkan doa kan. Itulah yang saya lalui setakat ni. Itu je, saya rasa macam dah panjang. Itu saja saya dapat share dengan korang sepanjang tahun 2022 saya lalui, dan umur saya masa tu 30 tahun. Sekarang ni umur saya dah 31, dah naik satu angka. Buat yang terbaik Aina. Buat yang terbaik, insyaAllah. Itu je saya rasa. Mana yang saya share baik untuk korang ikutlah. Mana yang tak baik tu korang jangan ikut. Mana pandangan saya yang korang tak boleh terima tu, terpulang. Saya minta maaf. Harap video yang saya share ni dapat membantu. Mana yang okey lah, ikut yang baik-baik. Jangan tak baik tu jangan ikut. Itu je lah saya nak share. So itu saja video saya kali ni, share pengalaman saya tahun lepas. Minta maaf lah jika ada terkasar bahasa ke, pandangan berlainan ke, saya minta maaf. Sebab apa saya cerita tu semuanya datang daripada pengalaman saya sendiri, panjang proses perjalanan saya. InsyaAllah ya. Terima kasih korang sebab sudi tengok video saya sampai habis. Terima kasih korang sebab sudi like, komen, subscribe saya punya channel. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.